Saya serahkan kepada Ustaz. Belum ada Ustaz. Belum ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan yatim, kemudian aku lindungi kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan kamu tidak mempunyai apa-apa dalam hidup kamu, kemudian aku senangkan pada kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada petunjuk, kemudian aku tunjukkan jalan hidup kamu? Cuma aku ingin pesan pada kamu, fa'ammal yatima fala taqhar. Pada anak-anak yatim jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada orang yang minta-minta usahlah kamu herdik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Segala nikmat-nikmat yang telah aku kurniakan pada kamu itu kamu sebut-sebutlah. Tanda kamu mensyukuri nikmat Allah. Surah Ad-Duha. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang dihormati pengerusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat di mana Allah panjangkan umur kita. Kita tahu masa ini di antara masa-masa yang paling sukar dalam perjalanan hidup kita pada saat ini, di mana kematian yang mati ini boleh kata menjadi kalih dah di kalangan kita hari ini. Sebut jumlah mati itu, orang kita rasa macam tak macam awal-awal dahulu. Kerana ramai sangat jumlah yang mati, lebih pada 27,000 di Malaysia ini saja yang mati disebabkan pandemik COVID ini. Di peringkat dunia hampir 4 juta lebih manusia yang mati disebabkan pandemik ini. Manakala kita pula Allah masih lagi bagi peluang untuk kita hidup. Walaupun kita hidup sekarang tak sama dengan hidup dahulu, kita terpaksa menyesuaikan diri dengan norma-norma baru, dipanggil demikian. Tapi kita masih lagi bernafas. Allah masih lagi bagi peluang pada kita, sehingga kita sampai pada saat di mana kita berada pada bulan Rabiul Awal ini. Dalam tak sedar, kerana sibuknya kita hari ini melarikan diri daripada kematian, daripada kena COVID. Orang kita lari-lari daripada jangan kena COVID. Takut kalau berlaku kena COVID, menyebabkan kita ni boleh sampai peringkat kematian pada diri kita. Kita fikir yang tu dalam hidup kita. Akhirnya kita tak sempat nak menyediakan bekalan dalam hidup kita untuk kita nak pergi kepada perjalanan
yang jauh lebih besar lepas pada kita hidup di dunia ini. Sehingga kan kita boleh tengok masjid-masjid tak berapa ramai lagi yang datang. Surau-surau pun sama juga. Patutnya bila dibuka saja peluang, berebut-rebut orang nak datang. Tapi orang kita sama je, yang datang pun yang dulu juga, yang sama juga. Manakala yang riuh-riuh tersebut masing-masing tak tahu ke mana, yang masih lagi sibuk dengan urusan hidup dunia. Padahal kita tahu bahawa pandemik ini menjadikan kematian semakin ramai di kalangan kita. Kita bukan fikir tentang mati, tapi kita fikir tentang bagaimana nak hidup lepas pada mati. Yang tu sepatutnya ada pada diri kita. Kalau kita fikir tentang mati, kita ni pun akan mati. Walaupun kita tak kena COVID, misal contohnya. Ada orang kata, saya tak kena, Alhamdulillah tak kena COVID. Lalu kita tanya dia balik, apakah dengan tak kena COVID tu kita tak mati-mati? Kita ni akan mati juga. Islam diajar dalam hidup kita, ya, selamatkanlah diri kita daripada terkena COVID. Betul, dengan penjarakan, dengan yang ni. Tapi yang lebih besar lagi, Islam ajar supaya kita ni bersiap macam mana nak hidup lepas pada mati. Inilah cara Allah nak menegur kita dengan teguran-teguran yang Allah matikan ramai di kalangan kita. Runtuh bangunan, kalau runtuh bangunan mati 50 orang, 60 orang, kita terkejut dah. Ataupun mati dalam banjir, misal contohnya 5-6 orang yang hanyut dalam air banjir, kita terkejut dah. Ramainya yang mati, kita rasa demikian. Yang mati kerana COVID ni 27,000 orang. Takkan kita tak rasa apa-apa lagi? 27,000 nyawa-nyawa di Malaysia kita. Bukan kita bicarakan tentang negara luar lagi. Tapi bagaimana kita nak bersiap dalam hidup kita? Dalam Islam ni diajar supaya kita je fikir balik. Setiap masa yang kita lalui ini, Allah suruh kita ingat dan kita kenang. Setiap masa yang kita lalui ini, jangan kita lepaskan peluang-peluang masa ini. Salah satu masanya Allah bagi pada kita masuk dalam bulan Rabiul Awal. Dalam bulan Rabiul Awal ini, alim ulama' dia susun. Bila masuk saja dalam bulan Rabiul Awal, alim ulama' ingatkan balik kita dengan peristiwa yang disebut dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua ni terjadi pada saat bulan Rabiul Awal, dan juga terjadi kewafatan pun dalam bulan Rabiul Awal. Alim ulama' suruh kita ingat dua-dua. Cuma disebut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Memang dah di zaman sebelum daripada ini, ulama zaman Rasulullah kita tak jumpa majlis sambutan Maulud. Zaman sahabat tu tak ada lagi, tak berapa banyak lagi yang disebut dengan sambutan Maulud. Tapi datang zaman tabi'in, zaman lepas pada tersebut, masing-masing mula melonjakkan balik supaya nak ingat pada siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dibuat, boleh jadi kita tak teringat pun. Boleh jadi malam ni ada di kalangan kita baru perasan, ada dalam bulan Rabiul Awal dah kita rupa-rupanya. Sebelum daripada ni kita tak peduli pun masa-masa yang berlaku ini. Kenapa? Kerana kita terlampau sibuk dengan urusan dengan dunia. Bila kita terlampau sibuk dengan urusan dunia, kita tak teringat masa-masa yang kita lalui ini. Padahal masa ni menjadi penting dalam hidup kita, sehingga Allah bersumpah dengan masa. Wal asr, Allah Subhanahu wa taala sebut demikian, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ni berada dalam keadaan kerugian. Allah cerita tentang demikian. Rugi apa? Rugi kerana kita membazir peluang-peluang yang Allah bagi pada diri kita. Masa ni dia panggil modal dalam perjalanan hidup. Allah bila dia jadikan kita manusia, Allah jadikan kita modal. Modal sebagaimana orang meniaga, bila kita pergi meniaga, kita ada modal meniaga. Demikian juga Allah jadikan kita manusia. Allah bagi modal untuk kita hidup. Modal kita apa? Masa je. Masa je.
modal yang ni paling utama. Satu hari Allah tarik masa kita ni. Allah tarik peluang yang kita ada ni. Maksudnya kematian kita. Habislah kita. Satu Rasulullah dia pesan, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 masa sebelum datang 5 masa. Salah satunya hayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu mati. Masa yang kita berada sekarang ni dipanggil bulan Rabiul Awal. Alim ulama jadikan masuk saja bulan Rabiul Awal ni ingat terhadap satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam hidup kita seluruh dunia ni. Siapa dia? Tentang apa dia? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat balik dalam hidup kita. Bukanlah bererti bahawa kita nak suruh ingat bulan ini saja, tidak. Tetapi nak dia jadi panggil wake up call, dipanggil demikian. Satu ingatan Allah kepada kita, nak suruh kita sedar. Dalam hidup kita ni kita kena sedar. Bila masuk bulan Rabiul Awal, sedar balik. Keluarga kita sedar balik terhadap apa dia? Terhadap yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kena sedarkan kita dengan Nabi Muhammad? Tak sedarkan kita dengan orang lain. Patutnya kita ni sedarkanlah dengan orang-orang lain. Sedar kita dengan keturunan kita, bisa contohnya. Kita dengan datuk moyang kita. Sepatutnya demikian. Tapi tiba-tiba satu orang ni kita kena ingat sepanjang masa. Dan kita kena sedar setiap masa pada dalam hidup kita. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbullah nama majlis Cintai Rasul. Program dipanggil apa dia? Kembali ingat pada Rasulullah. Dalam hidup kita macam-macam gaya. Alim ulama susun program. Nak suruh apa dia? Nak suruh kita timbul dalam jiwa kita ni perasaan Rasulullah itu mesti utama dalam hidup kita. Inilah yang mesti ada pada diri kita. Kenapa? Kerana dalam hidup kebanyakan di kalangan kita tertinggal Rasulullah di belakang dibandingkan kita letak Rasulullah di hadapan. Dalam kebanyakan hidup kita bangun tidur, misal contoh, ada kita nak ingat pada Rasulullah dulu dalam hidup kita. Orang kita bangun daripada tidur, dia ingat handphone dia dahulu. Dia cari mana handphone aku, dia sebut demikian. Dia bangun daripada tidur, dia fikir apa dia? Nak makan apa pagi ni? Dia ni je ingatan. Dalam hidup kita ni, cuba tuan-tuan perhati betul-betul. Ada tak kita ni ada kekuatan ingatan kita, hubungan kita dengan Rasulullah dalam jiwa kita sepenuhnya dengan Rasulullah? Tak. Kebanyakan kita letak keluarga kita. Kebanyakan kita letak rumah tangga kita. Kebanyakan kita letak apa dia? Kerja kita. Dalam Al-Quran disebut ada lebih kurang 8 perkara yang biasanya orang letak depan dibandingkan dengan Rasulullah, Allah dan juga Rasul dalam hidup ni. 8 perkara ni kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul in kana aba'ukum. Sebut wahai Muhammad, dalam hidup ini di antara perkara yang biasa mengganggu kamu terhadap Allah dan juga Rasul ni, kamu teringat pada mak ayah kamu terlebih dahulu. Ibu ayah yang kamu letak di hadapan dalam hidup kamu. Apa lagi? Wa abna'akum. Anak-anak kamu. Menjadikan kamu ni sentiasa berfikir macam mana nak membesarkan anak. Sibuk kamu dengan anak-anak kamu. Anak ni tempat yang kedua. Wa ikhwanukum. Adik-beradik kamu. Adik-beradik kamu, kamu sentiasa berhubung dengan adik-beradik kamu. Ni 3. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut hidup ni wa abna'akum wa ikhwanukum wa azwajukum. Isteri-isteri kalian akan tak depan dalam hidup. Kebanyakan di kalangan kita begitu. Kita lebihkan isteri kita pada diri kita. Pasangan hidup kita ni menjadi keutamaan pada diri kita. Suami keluar lambat sikit balik, isteri akan call terus. Abang kat mana? Kenapa tak balik-balik lagi? Dia akan, keutamaan dia pada pasangan hidup. Dia akan jadi demikian. Dalam hidup kita ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kita pun sama juga. Balik-balik ke rumah tengok isteri tak ada dalam rumah. Mesti kita akan tanya, mana pergi ke mana mak kamu? Tanya anak-anak dan sebagainya. Kita akan cari isteri kita. Maknanya kita letak keutamaan dalam hidup kita isteri kita. Siapa lagi? Wa azwajukum wa ashiratukum. Yang kelima, kamu sibuk dengan jiran tetangga kamu, orang yang dekat-dekat dengan diri kamu.
Yang ni je yang kamu utamakan dalam hidup kamu. Lagi apa dia lagi? Kemudian wa amwalun iqtaraftumuha. Harta benda yang kamu sibuk kumpulkan dan kamu kumpulkan setiap masa dan setiap ketika. Celik je mata, dengar panggilan telefon. Dengar panggilan telefon, kawan kita bagi tahu, "Oi, ada projek baru ni, nak tak?" Projek ni menguntungkan. Kita pun mula bingkah bangun. Projek apa? Modal sikit tapi untung banyak. Kita pun celik mata. Kita beria dalam hidup kita terhadap perkara demikian. Wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha. Allah Subhanahu wa taala sebut, apa lagi yang kamu utamakan dalam hidup kamu? Perniagaan yang kamu bimbang kerugian padanya. Ini musim-musim pandemik macam ni kan. Semua orang kata orang yang berniaga ni susahlah sekarang. Harta benda, nak cari harta tak sama dengan dulu lagi. Sekarang ni kesan dengan ekonomi terkesan dengan pandemik yang berlaku. Semua sibuk dengan perniagaan. Wa tijaratan takhshawna kasadaha. Perniagaan yang kamu bimbang kerugian padanya. Yang ke-8 apa dia? Wa masakinu tardawnaha. Yang ke-8 yang kamu sibuk dalam hidup kamu ni, yang kamu letak depan dalam hidup kamu dibandingkan Allah dan juga Rasul. Apa lagi? Rumah tangga yang kamu lebih sayang dan kamu lebih cintai rumah tangga kamu itu. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilih. Lebih kamu sayang, lebih kamu utama daripada Allah dan juga Rasul dan juga jihad di jalan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, fatarabbasu. Kabarkan pada mereka ni satu berita yang menggemparkan mereka. Hatta ya'tiyallahu bi amrih. Akan datang ketentuan Allah dalam urusan kamu ini. Maknanya Rasul dan Allah ni mesti letak depan dalam hidup kita. Bukannya kita letak di belakang. Rasulullah ni bukan kita boleh bermusim, tak boleh. Kita kena letak Allah dan juga Rasul mesti di hadapan dalam hidup kita. Inilah yang terjadi pada kumpulan yang pertama yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana dididik oleh Rasulullah sahabat-sahabat, di kalangan sahabat-sahabat bila mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat contoh Khubayb bin Al-A'rad, misal contohnya. Khubayb waktu mana dia diikat di palang tubuh badan dia untuk diseksa oleh orang kafir. Orang kafir tanya Khubayb, kalau sekiranya tempat kamu ni diganti dengan tempat Muhammad ganti tempat kamu ni macam mana? Khubayb jawab terus, demi Allah, aku tak akan sanggup melihat Rasulullah di tempat ini. Memadailah dengan tubuh badan Khubayb menggantikan tempat Rasulullah. Itu waktu Rasulullah masih hidup lagi, mempertahankan Rasulullah. Demi Allah, aku tak sanggup melihat Rasulullah walaupun tercucuk duri sembilu sekalipun. Duri yang di tepi jalan itu pun aku tak sanggup. Rasulullah terkena perkara demikian, aku sanggup menjadi galang ganti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi demikian? Kerana mereka mula meletakkan rasa kasih dan cinta kepada Rasulullah itu keutamaan dalam hidup. Yang ni mesti dibina. Dia tak boleh terbina dalam masa satu kuliah, dua kuliah, tak boleh. Tak boleh kita dengar sekadar 2-3 kali ceramah, tidak boleh. Tapi mesti dibina sebagaimana Rasulullah bina sahabat-sahabat. Para hadis kan bayangkan, ya, kalau kita kata yang disebut dengan Khubayb, ambil lagi contoh yang menyayangi Rasulullah, mencintai Rasulullah dengan harta, tenaga, segala-galanya digunakan untuk kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bawa apa sampai begitu sekali mencintai Rasulullah dalam hidup sahabat-sahabat ni? Rasulullah bawa Islam je. Yang Rasulullah bawa ni Islam je. Tapi rasa kasih dan cinta pada Rasulullah itu menjadi besar. Kita buat contoh siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbul perasaan kuatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang perempuan yang hartawan, rupawan, jenis cantik, kemudian daripada golongan bangsawan. Tuan-tuan baca dalam sejarah kan, bagaimana dia berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mana usia dia 40 tahun, yang Rasulullah 25 tahun. Tapi usia yang sebegitu tidak menjadi halangan untuk dia
mengenali Rasulullah sehingga kan dia mengorbankan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tengok Khadijah, contoh yang mudah. Kalau ada orang perempuan tanya, siapa orang perempuan yang mencintai Rasulullah sebegitu rupa dalam hidup? Khadijah binti Khuwailid. Di antara contoh yang mesti kita jelaskan pada isteri kita, yang mesti kita cerita kepada anak-anak perempuan kita, kamu mesti menjadi bagaikan Khadijah yang mencintai Rasulullah. Isteri-isteri Rasulullah yang lain banyak lagi lah. Kalau nak cerita malam ni tak sempat nak gambarkan Allah membuka ruang pada Rasulullah mengenali pelbagai watak-watak perempuan dalam hidup ini, sehingga kan alim ulama kata 11 perempuan isteri Rasulullah itu Allah memperkenalkan itulah watak perempuan di atas dunia ini. Perempuan ni ada 11 watak-watak yang Allah bagi, tapi bagi orang lelaki Allah tak benarkan 11. Memadailah lelaki ini mengenali cukup 4 dalam hidup dia, memikul tanggungjawab untuk bawa ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang lah bawa isteri kalian untuk ke dalam syurga Allah. Bila dia mengenali Islam, dia panggil demikian. Nak gambarkan dalam hidup kita ni, kita berumah tangga bukan kerana cantiknya dia, bukan kerana itu, tapi kerana Allah dan juga Rasul. Ini cara Allah memperkenalkan sehingga kan manusia sebelah orang ni mencintai sebegitu rupa dalam hidup dia. Terbukti sampai peringkat lepas pada Rasulullah wafat pun tak ada seorang pun berkahwin dengan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas pada sebut. Maknanya apa dia? Ni manusia contoh. Allah tunjukkan contoh. Kalau orang perempuan tanya, macam mana kami nak mencintai Rasulullah? Contohilah 11 wanita yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kalaupun kita kata, manakala kita orang lelaki, macam mana nak mencintai Rasulullah? Contohilah sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yang mengenali Rasulullah, yang nak sebut dia kenal sungguh. Siapa dia? Kita buat contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antara orang yang paling rapat dengan Rasulullah, sampai peringkat bila arahan untuk mengahwinkan anak perempuan dia dengan Rasulullah, Abu Bakar boleh terima keadaan demikian walaupun anak itu masih dalam keadaan kecil. Tuan-tuan bayang kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh tak menjadi sebegitu rupa mencintai Rasulullah? Anak yang belum akil balik, katakanlah kita hidup di zaman Rasulullah, anak perempuan kita ni, sanggup tak kita nak bagi pada Rasulullah? Katakanlah Rasulullah datang sebut pada diri kita, saya perlu kahwin dengan anak perempuan kamu yang diarahkan oleh Allah. Mungkin kita akan pertikai. Orang kita zaman sekarang kan, alim ulama sebut pun pertikai. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, dia pertikai. Budaya kita akhir-akhir ni kan, orang kita dia tak nampak orang alim di kalangan kita. Dia nampak apa dia? Nampak selain daripada Rasulullah dalam hidup mereka. Padahal orang alim ni warasatul anbiya, pewaris Nabi. Ini ada, tapi dia akan sebut orang alim pun dia buat dosa juga, dia bukan maksum pun. Kita pelekehkan lagi dengan tujuan nak suruh downgradekan orang-orang alim di kalangan kita, supaya apa dia? Supaya kita ni nampak jadi macam sama je, tak ada beza di kalangan kita. Padahal dalam Islam ada perbezaan. Mereka di warasatul anbiya, pewaris-pewaris Nabi. Tapi kita nak sebutnya gambaran bagaimana kuatnya kecintaan sahabat-sahabat. Orang lelaki, contohilah sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau kita tak boleh contohi Abu Bakar, contohi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita boleh ambil contoh yang betul-betul menyayangi Rasulullah daripada seorang pembenci pada Rasulullah, yang dia ni memang benci sungguh dengan Rasulullah, menjadi sekasih-kasihnya dalam jiwa dia, sehingga waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisytiharkan wafat, di antara orang yang tak boleh terima hakikat kewafatan Rasulullah ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bagaikan orang yang tak keruan dalam hidup dia, macam tak betul, sampai waktu mana dia bangun, dia bingkah bangun, heret pedang, dia sebut Rasulullah tak wafat. Siapa yang kata Rasulullah wafat, maka pedangnya akan melayang tengkuk-tengkuk dia dan akan terpancung kepala dia. Jangan sebut Rasulullah wafat. Rasulullah bagaikan Nabi Isa alaihissalam
dia dinaikkan oleh Allah, kemudian dia akan turun balik. Ni Sayyidina Umar, orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang hampir dengan Rasulullah. Tapi sayang dia tu sampai begitu sekali bila diisytiharkan kewafatan Rasulullah, sahabat-sahabat lain terdiam. Bila Sayyidina Umar memberitahu keadaan dia dalam keadaan begitu, akhirnya dia saling cuit-mencuit. Sahabat Sayyidina Ali cuit, kemudian cuit-cuit. Akhirnya Abu Bakar bangun. Sayyidina Abu Bakar naik atas mimbar. Sayyidina Abu Bakar baca ayat Quran. Ayuhan nas, manusia semua. Man kana ya'budu Muhammad fahuwa mat. Wa man kana ya'budu Allah fahuwa hayyun la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ila aqibai falan yadurullaha syai'a. Dibaca ayat tersebut. Baca bila Sayyidina Abu Bakar naik di mimbar, Abu Bakar sebut, hei manusia semua, siapa yang sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tak mati-mati. Dibaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tak lain kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah didahului sebelum daripada ini rasul. Afa imma ta'aw kutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah dengan matinya Muhammad, bila wafatnya Muhammad ini, maka kamu akan berpaling pada agama sebelum daripada ini. Dalam hidup kamu, baca saja ayat tersebut, tersembang. Sayyidina Umar menangis teresa-esa, nangis. Lalu dia mengakui bahawa Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah wafat. Menangis teresa-esa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni nak sebutnya gambaran kecintaan yang sepenuh dalam hati mereka. Tapi lepas pada sebut, Sayyidina Umar boleh move on tak? Boleh. Sayyidina Umar, walaupun dia mengakui dia ni lemah di saat tersebut. Dia kata, aku bagaikan baru mendengar ayat Al-Quran, bagaikan baru je ayat Quran diturun pada Sayyidina Abu Bakar. Padahal ayat tu sudah dibaca sebelum daripada ni. Dia kata, aku macam baru dengar je ni ayat yang dibaca, macam tak pernah aku dengar ayat ni. Ayat yang menceritakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tapi Sayyidina Umar, bila Sayyidina Abu Bakar mula dilantik menjadi khalifah, dia boleh move on. Anak-anak muda kita sebut sekarang ni, dia boleh hidup dalam keadaan dia boleh berterusan dengan kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ini benda yang kita nak sebut. Kenapa kecintaan kena jadi sampai begitu? Sahabat-sahabat yang lain, saya sebut beberapa contoh-contoh bagaimana sahabat-sahabat mencintai Rasulullah. Sampai peringkat bila menceritakan tentang bagaimana kecintaan pada Rasulullah ini, Rasulullah pernah sebelum wafat Rasulullah melantik seorang pemuda yang umur 18 tahun menjadi ketua pasukan tentera. Bila dia perang saja, dia pergi perang, Rasulullah wafat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat yang lain datang bagi tahu. Dia kata, pemimpin yang Rasulullah lantik itu kita kena tarik balik, kena ganti dengan orang lain, kerana dia terlalu muda sangat nak menjadi pemimpin. Lalu katanya Abu Bakar, demi Allah, pelantikan yang dibuat oleh Rasulullah itu lebih tepat daripada pelantikan yang nak dibentuk oleh kami. Dibentuk oleh kita. Rasulullah nanti dia. Kita tak boleh nak tinggalkan dia. Tak boleh nak tanggalkan dia. Walaupun dia umur 18 tahun. Muda lagi. Kita umur 18 tahun duk bincang, boleh mengundi ke tak boleh mengundi. Nak sebutnya tempat kita kan. Yang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 18 tahun tu dah menjadi pemimpin pasukan tentera yang Rasulullah lantik dia. Pergi perang. Tuan-tuan baca dalam sejarah perang Mu'tah, misal contoh di antara perang-perang yang memang sahabat-sahabat benar-benar mencintai Rasulullah. Kalau tuan-tuan baca bagaimana kecintaan di kalangan mereka semua, Rasulullah sebut pemimpin yang akan memimpin pasukan ini Abdullah bin Rawahah. Rasulullah sebut demikian. Bila Abdullah bin Rawahah gugur, seramai 3,000 tentera ni yang akan pergi ke Mu'tah daripada Madinah nak pergi ke Jordan. Jarak atau perjalanan nak lawan dengan kerajaan Byzantine, kerajaan Rom dan Parsi. Di waktu itu nak lawan dengan tentera tu, tak tahu berapa jumlah lagi. Rasulullah kata,
tentera ni dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau gugur Abdullah bin Rawahah, diganti oleh Zaid bin Harithah. Kalau gugur juga Zaid bin Harithah, diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau gugur juga 3 orang ni, pilihlah siapa di kalangan kami yang akan memimpin bala tentera pasukan ini. Rasulullah sebut demikian. Menandakan apa? Menandakan 3 orang ni confirm gugur syahid di jalan Allah. Rasulullah dah bagi tahu dah, perang ni kamu akan mati. Kamu akan mati. Maknanya kamu akan gugur syahid. 3 orang ni. Rasulullah dah sebut dah, 3 orang ni, kalau gugur 3 orang ni, pilihlah di kalangan yang keempat nanti siapa yang akan memimpin pasukan tentera. Tapi sahabat-sahabat ni pergi. Abdullah bin Rawahah bergerak sampai di dekat dengan medan Mu'tah. 3,000 tentera ni didapati musuh seramai lebih kurang 240,000 tentera. 3,000 nak lawan 240,000. Tuan-tuan bayang macam mana? Macam 3 orang lawan 240 orang. Begitulah gayanya nak lawan. Dengar je begitu, sahabat-sahabat yang lain sebut pada Abdullah bin Rawahah, macam mana kita? Takkan kita nak lawan 3,000 ni? Musuh ada 240,000. Abdullah bin Rawahah kata, demi Allah, demi Allah, bila aku diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan menanggalkan kembali pakaian perang ini. Kemudian aku akan lawan ini sehingga kan Allah bagi kemenangan ataupun aku gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebut cara demikian. Disebut di kalangan demikian. Kemudian Abdullah bin Rawahah sebut, aku telah melihat bidadari-bidadari sedang berlari. Aku nampak mereka terselak kain berlari untuk mencabut. Roh aku menyambut kedatangan aku menghadap di hadapan Allah. Suka sahabat-sahabat mendengar kalimah demikian. Perang. Bila perang lawan 240,000, lawan dengan 3,000. Memang gugur Abdullah bin Rawahah. Gugur Abdullah bin Rawahah, diganti pula dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah perang. Bendera tersebut pegang, lama-lama dia pula jatuh kebah. Gugur syahid Zaid bin Harithah. Kemudian disambut oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, waktu mana dia pegang bendera, bila dia pegang saja bendera tersebut, musuh pancung tangan kanan dia. Disambar dengan tangan kiri. Bila musuh pancung tangan kiri, dia kepit bawah ketiak dia. Kemudian musuh pancung lagi di lengan dia, dia kepit sebelah kiri lagi. Tuan-tuan bayang macam mana kecintaan pada Rasulullah. Orang kita kan, kalau kena pancung lengan ni kan, jatuh je mesti kita kata lengan aku. Mesti sibuk cari tangan dulu. Yang jatuh ni kan, tak, dia sambut dengan tangan kiri. Bila pancung, lengan kiri dia sambut, dikepit bawah ketiak lengan dia tersebut. Kemudian dipancung lagi, kemudian kepit bawah ketiak sebelah kiri pula. Kemudian bila dipancung lagi, lalu dikepit di bawah tengkuk dia. Yang akhir sekali dengan tengkuk. Bila musuh nampak dia kepit dengan tengkuk ini, lalu musuh pancung tengkuk dia. Bila pancung tengkuk dia, tersembam gugur syahid Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dekat dengan Rasulullah. Bila gugur Ja'far bin Abi Talib ini, kemudian sahabat kata, Khalid Al-Walid, kamu sambut bendera tersebut. Khalid Al-Walid pegang bendera ni. Kemudian Khalid Al-Walid mula undurkan balik pasukan dia, kemudian susun balik strategi biar nampak pasukan ni datang 2 sudut, sebelah kanan dan sebelah kiri. Musuh dia nampak ke jumlah yang ramai yang datang, yang menyebabkan musuh lari lintang pukang, lari daripada cara yang disusun oleh Khalid Al-Walid ini sendiri. Kemudian bila lari saja, cari jenazah yang gugur, berjumpa dengan jasad Ja'far bin Abi Talib. Bila tengok saja, menangis Khalid Al-Walid. Di badan Ja'far bin Abi Talib ada lebih kurang 70 wahnahan anak panah yang menembusi jasad Ja'far bin Abi Talib. Kepala tak ada, lengan tak ada. Kemudian
Sampai Khalid Al-Walid tulis surat pada Rasulullah. Bila sampai surat tu ada Rasulullah, Rasulullah jawab balik, sesungguhnya roh Ja'far bin Abi Talib sedang berterbangan dalam syurga Firdaus Allah dalam burung yang berwarna hijau dan digelar dengan Asyahid Ja'far At-Tayyar, disebut demikian. Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang berterbangan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini nak sebutnya gambaran kecintaan. Para hadirin sekalian, saya nak sebut kecintaan itu membatasi daripada yang disebut dengan mengenali Rasulullah, membatasi daripada kecintaan daripada 8 perkara di hadapan kita tadi. Yang dalam hidup kita ni, kita terbatas dalam hidup kita ni cinta pada Rasulullah, yang menyebabkan kita terikat dengan 8 perkara tadi. 8 perkara tadilah yang menjadikan kita ni hidup memikirkan diri kita je, fikir perut kita je, tak pernah fikir tentang perjuangan Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah bawa ni, Rasulullah bukan ajar macam mana nak kenyangkan perut. Rasulullah bukan ajar macam mana nak mencantikkan rumah. Rasulullah bukan mengajar kita bagaimana untuk kita menjadi bahagia dalam rumah tangga, itu sahaja, tidak. Tetapi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar, bagaimana untuk kamu hidup di akhirat nanti. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Kenapa kita tak sampai tahap itu? Kenapa di kalangan kita ni tak boleh sampai tahap itu? Kita dah berselawat dah. Kita dah buat dah beberapa amalan-amalan untuk mencintai Rasulullah. Tapi kenapa kita tak sampai bagaikan sahabat-sahabat yang mencintai Rasulullah? Kenapa jadi demikian? Bahaya tuan-tuan. Kalau kita berterusan dalam keadaan ini, dalam keadaan tak boleh sampai, kalau tak boleh sampai peringkat sahabat pun, jadi macam tabi'in pun tak apalah. Maknanya di kalangan mereka cinta sungguh, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dia, bukan kerana jasad Rasulullah itu saja, tidak, tetapi mencintai Rasulullah kepada yang lebih hebat daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di waktu itu. Apa dia? Perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah, dakwah-dakwah yang disebarkan oleh Rasulullah. Yang ni benda yang mesti diteruskan di kalangan kita untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih ini berkekalan dalam jasad kita. Jangan kita berterusan tuan-tuan dalam suasana pemikiran dunia ini, jangan. Bahaya di kalangan kita yang kita alami saat ini. Ramai di kalangan kita ni sedang mengalami pemikiran berkisar dengan dunia. Kita berkelahi kerana berebut jawatan. Kita berkelahi kerana apa dia? Nak kepada harta benda. Kita berkelahi sama-sama kita. Kadang-kadang sempit cara kita berfikir. Kan di kalangan ni, sampai tak bertegur siapa di antara satu sama lain. Punca apa? Punca yang ni lah. Kita tidak berkelahi kerana di atas agama. Sepatutnya kita berkelahi di atas kerana dasar agama. Bukan kita berebut nak jawatan, bukan berebut nak kepada harta benda, bukan berebut nak kepada dunia yang sementara. Kalau kita tengok pun orang sedang berebut dengan dunia, jangan kita terbabit dengan suasana itu. Kerana Rasulullah ajar pada kita, kamu jangan terlibat dengan perebutan dunia, kerana mereka akan tinggalkan juga dunia. Satu, kita guna istilah meninggal dunia. Meninggal dunia, nak sebutnya demikian. Bukan kita mesti menjadi hamba-hamba dunia, tetapi kita kena jadi hamba kepada Allah, hamba kepada mahsyar Allah. Kita kena jadi demikian. Siapa yang bentuk kita demikian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu perempuan di zaman Rasulullah berbezakan dengan perempuan zaman kita sekarang ni. Kenapa perempuan di zaman Rasulullah boleh terbuka? Boleh terbuka dalam membicarakan soal perkahwinan, kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Misal contohnya, zaman Rasulullah tak ada pun kita dengar perang-perang periuk zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan isteri-isteri, di kalangan mereka kita tak berjumpa. Tapi cuba zaman kita, perempuan zaman kita macam mana? Mereka tak ada lagi rasa kasih cinta pada Rasulullah. Mereka tak ada perasaan terhadap perjuangan Islam. Mereka fikir terhadap perut mereka saja. Bukan perempuan sini lah, perempuan Australia ni dipanggil mereka. Nak gambarkan bagaimana hidup kita berkitar dengan suasana itu, sehingga kan kita tak mampu nak keluar daripada pompong yang terikat dengan dunia ini. Salah tuan-tuan. Saya nak sebut tak betul cara kita demikian.
Menyambut Maulidin Rasul ini bukan sekadar kita dengan kita selawat, dengan kita nak suruh cinta, tapi nak suruh membuahkan hasil yang besar, iaitu kecintaan kita pada Allah dan juga Rasul dalam hidup kita ini, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu mencintai Allah, maka ikutlah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Islam dia bentuk demikian. Lalu kita tanya, apa benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk pada sahabat-sahabat jadi demikian? Saya nak dedahkan sikit. Jangan cerita pada orang, untuk orang ni dia. Di kalangan kita ada 2-3 benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan dalam jiwa sahabat-sahabat. Yang pertama, Rasulullah tanamkan keyakinan hidup dengan Islam dalam jiwa setiap di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Tuan-tuan perlu untuk mendapatkan orang yang sentiasa meyakinkan hidup kita dengan Islam. Dalam hidup tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak cinta pada Allah dan juga Rasul dalam hidup kita ni, kena yakin hidup dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali kamu benar-benar seorang Islam. Cara demikian Rasulullah tanam jiwa-jiwa di kalangan sahabat-sahabat perasaan keyakinan hidup dengan Islam. Macam mana keyakinan hidup dengan Islam? Hidup lagi lepas pada ni. Lepas pada kita hidup di dunia, kita akan hidup dalam kubur. Kita akan hidup di padang mahsyar. Kita akan hidup sampai ke dalam syurga Allah. Keyakinan hidup dengan Islam ini perlu sentiasa disebut, perlu dijelmakan. Jangan berebut dunia. Jangan berebut dunia. Kalian berebut dunia, kalian akan kecewa terhadap dunia ini. Tapi berebutlah untuk akhirat. Allah ajar melalui Rasulullah, walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal dalam hidup. Berebut macam mana nak meluaskan kubur kita. Berebut macam mana nak luaskan kubur kita. Macam mana nak mewangikan kubur kita bila kita mati sekejap lagi. Berebut yang ni tuan-tuan. Yang orang kafir tak berebut. Orang munafik tak berebut. Kita jangan jadi berebut dengan orang munafik dan berebut dengan si kafir itu, jangan. Tetapi hidup kita mesti berebut yang mereka tak reti nak rebut. Mereka tak reti nak rebut. Nak rebut apa dia? Keluasan kubur. Kubur menjadi taman pada taman-taman syurga. Macam mana kita nak buat? Bila kita masuk dalam kubur, agar kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga. Macam mana kita nak buat? Ditakdirkan masuk dalam kubur hari yang ketiga, keluar ulat-ulat yang warna hitam bagaikan ular sebesar tengkuk unta. Kita nak matikan dia di saat yang demikian. Nak melawan dalam kubur ini, katakanlah demikian. Macam mana nak suruh roh kita ni berterbangan di arasy Allah di waktu mana kita masuk dalam kubur hari pertama, melonjak naik ke atas. Macam mana kita nak suruh sampai di padang mahsyar nanti nama kita disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan khalayak bilion manusia. Tuan-tuan terfikir tak macam ni? Macam saya sebut ni, maknanya ada tak dalam pemikiran kita, aku bila sampai bangun pada mahsyar nanti mesti nama aku ni disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak buat? Sekarang ni kena cari secret ini. Sepanjang kita hidup di atas dunia ni, carilah pada diri kita ni, yang ni aku nak, yang ni aku nak. Rasulullah dia bahagi dah semua rahsia-rahsia ini pada sahabat-sahabat dan diterangkan sehingga kan Islam lagang. Jangan sembunyikan agama, jangan sembunyikan ilmu. Kerana apa dia? Kerana keyakinan hidup kita ialah di sana, bukan hidup di sini. Di dunia ni sekejap je. Tuan-tuan boleh bertahan berapa lama? 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tuan-tuan niat tuan-tuan tak akan mati. Kita akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Lalu Rasulullah ajar, lepas pada mati kamu kena fikir. Jangan kamu fikir untuk sekarang. Ni cara Rasulullah tanam keyakinan hidup untuk menyebabkan sahabat-sahabat betul-betul mencintai Rasulullah. Sampai sahabat-sahabat tanya Rasulullah, Rasulullah, kalaulah kamu mati, kami mati, tiba-tiba kamu mati ya Rasulullah, kami hidup lagi,
lepas pada ini ya Rasulullah. Macam mana kami boleh confirm boleh berjumpa dengan kamu di akhirat nanti ya Rasulullah? Sahabat-sahabat bercerita tentang hal begitu je di kalangan sahabat-sahabat. Macam mana kami nak berjumpa balik dengan kamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, berbanyakkan selawat pada aku. Bila kamu banyakkan selawat, kamu akan berjumpa balik dengan aku. Rasulullah ajar demikian pada sahabat-sahabat. Secret, rahsia-rahsia yang Rasulullah sembunyi, yang orang kafir tak tahu, yang ni orang munafik pun tak tahu. Tapi yang tahu siapa? Hanyalah orang Islam. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, pernah Thauban kan? Thauban, dia biasa tiap-tiap hari dia datang dengar kuliah Rasulullah. Satu hari Rasulullah tengok tak ada dia, tak ada. Kemudian dia tak ada dalam kuliah Rasulullah. Thauban ini sendiri, seorang sahabat Rasulullah. 3 hari lepas itu dia datang, demam, dalam keadaan demam. Rasulullah tanya, kenapa aku 3 hari tak boleh datang? Ada masalah ya Rasulullah? Aku ada halangan datang, aku terlampau rindu pada kamu sehingga demam tu badan aku ya Rasulullah. Cerita demam, rindu Rasulullah sampai demam. Para hadirin sekalian, bayang orang yang terlampau kuat, dia kata aku tak datang dengar kuliah kamu 3 hari ini menjadikan diri aku demam. Allahu Akbar. Kita ni ada tak sampai demam kan teringat pada Rasulullah, rindu pada Rasulullah? Pernah tak dalam hidup kita ni sampai mengalir air mata, duduk seorang-seorang mengalir air mata? Kenapa mengalir mata? Rindukan Rasulullah, rindukan Rasulullah. Sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu menyebabkan jiwa kita tu bergetar ke badan kita. Sonoknya sebagaimana rindunya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan, cerita yang masyhur tu, rindu sangat Bilal tu, rindunya Rasulullah sampai ditinggalkan kota Madinah, pergi jauh, pergi ke bumi Syam, duduk di bumi Syam. Kemudian sampai zaman Abu Bakar tak sempat, zaman Sayyidina Umar. Umar tanya, Abang, Bilal ni ada lagi ke? Ada. Sahabat-sahabat jawab, ada. Boleh tak tolong pergi bawa Bilal? Kat mana Bilal? Bilal berada di bumi Syam. Ambil Bilal, bawa datang ke Madinah. Bawa, ambil Bilal, bawa datang ke Madinah. Bila sampai di Madinah, sampai semula di Madinah tu, betul-betul waktu zuhur, Sayyidina Umar sebut pada Bilal, Bilal, lama dah tak dengar suara kamu azan. Tolong azan Bilal. Tolong azan Bilal. Minta Bilal ni azan. Bilal jawab, saya tak nak azan. Saya bukan Bilal zaman kamu, tapi saya Bilal zaman Rasulullah. Saya tak nak azan. Sebut tak nak, menyembunyikan rasa cinta dan kasih pada Rasulullah. Nak sebutnya tak nak. Tak nak dia. Padahal kalau kita lah balik semula pada tempat yang kita pernah berkhidmat dahulu, tentu kita nak cuba tunjukkan balik khidmat kita. Bilal tak nak. Sehingga kan datang Hasan dan Husin. Betul-betul saat tersebut datang Hasan dan Husin, tengok Bilal tu tergamam, suka ni, peluk Bilal. Kemudian bisik, boleh tak pakcik azan? Lama dah kami tak dengar azan. Dengar saja begitu. Katanya Bilal, demi Allah, kalau tidak kerana kamu cucu Rasulullah, aku tak akan azan. Tapi oleh kerana kamu cucu Rasulullah yang minta aku azan, aku nak azan sekarang. Bilal naik atas menara masjid, kemudian azan. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdiam kota Madinah. Senyap je terus. Kemudian Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kali yang kedua, bercucuran air mata sahabat. Menangis dah sahabat-sahabat. Sebut, Rasulullah ada ke? Kita dengar satu suara zaman Rasulullah. Kembali balik kerinduan sahabat-sahabat. Bilal sebut asyhadu an la ilaha illallah tu mengalir mata. Sebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terbah Bilal. Terduduk dalam keadaan menangis teresak-esak. Sahabat-sahabat datang naik pujuk Bilal. Kenapa Bilal? Kenapa Bilal? Kamu menangis. Azan itu menjadi panjang hari tersebut. Bilal jawab, aku ternampak-nampak Rasulullah datang untuk solat bersama dengan kita pada hari ini. Aku rindu Rasulullah. Aku rindu Rasulullah. Bilal tak boleh dah sembunyi perasaan kecintaan dan kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni, saya nak sebut, tengok
Boleh tak kita sampai tahap itu dengan Rasulullah? Dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat Rasulullah tanamkan keyakinan hidup ni. Bila tanam keyakinan hidup begitu, menyebabkan mereka nampak jalanan akhirat. Perjalanan akhirat jauh lebih besar daripada perjalanan yang sementara di atas dunia. Kalian jangan sibuk nak berkelahi dengan bangsa, dengan itu. Jangan. Rasulullah tegur banyak kali. Bila puak-puak Ansar sebut, mari tolong Ansar. Puak Muhajirin jawab, mari tolong Muhajirin. Rasulullah bangun. Apakah masih ada lagi di kalangan kalian perasaan-perasaan asabiyah di kalangan kalian? Perasaan kalimah-kalimah yang jahiliyah kamu ulang, membangkitkan kembali rasa bangsa di kalangan kalian. Lalu Rasulullah sebut, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan di kalangan kita siapa yang mengajak kepada yang disebut dengan kebangsaan tersebut. Islam mengajar melampaui batasan bangsa, melampaui batasan harta, melampaui batasan. Yang batasan apa dia? Rasulullah tanamkan dalam jiwa sahabat-sahabat, kita mesti dapat akhirat, mesti kita kaya di akhirat, mesti kita nampak akhirat itu yang jauh lebih besar. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tanam di jiwa sahabat, nak suruh kuat dengan Rasulullah, hubungkan dengan ibadah kepada Allah. Ibadah, sembahyang, jangan tinggal. Kalian tinggal sembahyang, kalian akan menyebabkan tak ada rasa manisnya ibadah pada Allah. Jangan tinggal solat. Sesibuk mana pun kita kena jaga solat. Sahabat-sahabat sesusah mana pun mereka jaga solat, sampai peringkat mereka menjadi manis dalam mereka berukhuwah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuatan yang ada di kalangan mereka tersebut. Mereka solat berjemaah ni, dengar kuliah Rasulullah ni, hidup dalam keadaan yang begitu meriah dalam hidup mereka. Kalau Rasulullah datang ke surau kita malam ni, mesti Rasulullah menangis. Mesti Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Begini je ukhuwah di kalangan kalian. Berapa ramai yang ada penduduk Islam di kawasan ini yang sampai susah sangat ke kita nak merapatkan ukhuwah di kalangan kita di saat yang pandemik sebegini, dengan kita jaga solat di kalangan kita, jaga hubungan ini dengan Allah. Kerana kita tak ada solat ini, anak-anak kita tak solat dan sebagainya. Tonton tengok bagaimana kehancuran kekeluargaan tersebut, bagaimana kemusnahan masyarakat itu. Kerana apa dia? Benda yang paling fundamental dalam Islam, benda yang paling asas dalam Islam sudah dirobohkan dalam hidup kita. Maka kita tidak ada lagi perasaan kasih dan sayang sesama kita. Apatah lagi kasih dan sayang pada Allah dan juga Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kami sebagaimana aku salat. Rasulullah sebut demikian. Hari ni kalau kita tanya, macam mana kita salat dalam hidup kita? Boleh sampai macam sahabat-sahabat Rasulullah pun tak apa dah. Bila dipanah, kena busur panah yang sesat itu terkena pada betis dia, dia tak perasan kena pada betis dia. Sampai bagi salam baru perasan darah yang banyak. Sahabat-sahabat nak cabut, sahabat yang lain dia kata jangan cabut, jangan sakit nanti. Dia sebut, nanti saya solat kamu sambut. Lalu dia solat. Bila solat saja sahabat cabut, selesai solat dia tanya, dah cabut ke belum? Dia tanya soalan demikian, nak gambarkan tentang manisnya mereka, seronoknya mereka ibadah pada Allah. Ibadah dalam, selain ibadah pada Allah, salat apa dia? Bacaan Quran. Bacaan Quran. Rasulullah tanamkan di kalangan sahabat-sahabat, Al-Quran jangan tinggal. Al-Quran ni jangan jadi mahjura, dijauhkan dalam hidup. Tapi Al-Quran ni mesti dekat dalam hidup kita. Sentiasa hidup dengan Quran, berjalan dengan Quran, tidur bangun dengan Quran, hidup ni dengan Quran. Jangan kalau kita nak suruh jadi cinta pada Allah dan juga Rasul, Quran. Sebab tu saya sebut, jangan kita sibuk dengan apa dia nak sebut. Sikit-sikit kita cerita hadis macam mana hadis macam mana hadis je kita tanya. Quran kita tak tanya. Tak betul macam tu dalam hidup kita. Tanya Al-Quran macam mana, kemudian barulah datangnya hadis. Sebab tu saya sebut,
dalam di negara kita ni, kalau ada orang dakwa dia pakar hadis, dia menipu kita tu. Dia menipu kita. Dia mesti pakar Al-Quran dahulu. Al-Quran dahulu syarat. Orang yang nak dapat ilmu hadis, dia mesti ada ilmu Al-Quran dahulu. Barulah dia boleh pergi ilmu hadis. Itu cara demikian. Kalau dia kata dia pakar hadis, dia sedang menipu kita. Dia sedang menipu kita. Jangan demikian. Kena faham di kalangan kita konsep. Hidup ini Al-Quran dahulu, kemudian hadis Rasulullah, kemudian ijma' ulama, kemudian qiyas yang disusun dalam susunan yang teratur untuk menyusun kehidupan masyarakat kita ini sendiri. Al-Quran kena boleh baca, jangan tak boleh baca. Kalau tuan-tuan tak boleh baca, itu tanda simbol awal tuan-tuan tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda seorang yang dia tak mencintai Rasulullah, dia tak boleh baca Quran. Kalau dia boleh baca Quran, tanda dia sedang mencintai Rasulullah, mendidik diri dia. Itu cara demikian. Kemudian zikir jangan tinggal, zikir dan selawat pada Rasulullah. Rasulullah mula ajar sahabat-sahabat, kalau kamu nak suruh rapat hubungan kamu dengan aku, zikir dan selawat. Tuan-tuan baca, belajar kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, saya nak cadangkan di surau ni, tolonglah ajar apa dia? Tafsir. Kemudian malam kedua ajar hadis. Kemudian malam tiga ajar yang disebut dengan Azkar, Al-Azkar Imam Nawawi. Baca zikir-zikir Rasulullah. Malam yang keempat, susun jadual elok-elok pada diri kita ni. Malam yang keempat, belajar lagi yang disebut dengan Sirah Nabawi. Semua ni kita boleh susun elok-elok. Seminggu ada mata pelajaran tertentu untuk kita menjadikan dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam masa yang sama juga, pada diri kita Rasulullah mula ajar dalam bab ibadah ni, tanda kamu mencintai Allah dan juga Rasul, kamu mula berinfak di jalan Allah. Mula kita ni mula bersedekah, mula hantar harta benda kita ni ke akhirat Allah. Saya guna istilah demikian. Setiap kali mana kita bersedekah, kita bukan bersedekah untuk orang, tetapi kita sedang bersedekah untuk diri kita. Itu kena ajar pada diri kita demikian. Dalam hidup kita ni, Rasulullah ajar, berinfaklah di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berinfaklah kamu di jalan Allah sebelum sampai saat ajal kamu, kematian kamu. Kerana kebanyakan orang dekat nak mati, mulut dia akan sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau boleh Allah tangguh kematian aku sekejap je, jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa, nak bersedekah di jalan Allah. Nak bersedekah je di jalan Allah. Dekat nak mati nak bersedekah. Kenapa dia tak sebut dekat nak mati dia nak sembahyang? Kenapa dia tak sebut dekat nak mati dia nak bertaubat pada Allah? Dia tak sebut demikian. Dia sebut nak bersedekah. Kerana harta benda yang di atas dunia ni jangan disimpan di dunia, tetapi hantarlah ke akhirat sebanyak mungkin. Tuan-tuan jangan simpan, tuan-tuan. Ramai dah orang kita disimpan di atas dunia, bila dia sampai di akhirat, dia tertinggal yang barang-barang di atas dunia. Jangan banyakkan. Sekarang ni kerja kita bagi pada jalan Allah. Bagi dia. Pantang dengar surau nak apa dia, kita bagi. Pantang kita dengar masjid nak buat apa dia, nak perlu apa dia, bagi je. Waktu mana kita memberi, sebenarnya kita sedang memberi untuk diri kita sendiri. Itu cara demikian. Dua, ni cara Rasulullah didik sahabat-sahabat untuk menjadikan kecintaan padanya. Yang ketiga, yang akhir sekali, mula Rasulullah bentuk akhlak di kalangan kita sebagaimana akhlak Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak suruh timbulkan kecintaan pada dia, jadikanlah akhlak kita akhlak Nabi. Dalam hidup kita ni, jangan jadi berakhlak dengan selebriti itu selebriti ni, jangan. Tetapi berakhlaklah dengan akhlak Nabi. Innama bu'istu liutimma makarimal akhlak. Rasulullah sebut, aku dihantar dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak di kalangan kami. Akhlak kita ni, tanda orang yang berakhlak apa dia? Ni orang Islam. Akhlak ni bukan hanya cakap lemah lembut begitu saja. Tanda orang yang berakhlak, dia sentiasa bertaubat pada Allah. Tanda orang yang berakhlak, dia sentiasa bertaubat dalam hidup dia. Mulut dia tak berhenti sebut Allahumma firli, Rabbi firli,
Allahumma Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Mulut dia tak berhenti daripada disebut minta ampun dan minta ampun pada Allah. Berakhlak sepanjang masa dalam hidup kita. Maknanya akhlak kita ni semakin tua semakin menunjukkan kita ni ahli syurga. Itu cara tanda orang yang ada akhlak. Tuan-tuan boleh nampak di kalangan kita kan, kita dah mula dah, semakin kita berusia, pakaian kita lain, cara cakap kita lain, cara bertindak kita lain. Semua benda yang kita buat menggambarkan ahli syurga. Pakai kemas-kemas. Tuan-tuan nak datang ke surau, tuan-tuan pakai secantik-cantik pakaian, sekemas-kemas pakaian, sewangi-wangi tubuh badan. Bila orang tanya, cantiknya? Ya, saya sedang bersiap untuk dipanggil menghadap depan Allah. Maknanya kita ni, pakaian kita, tubuh badan kita, akhlak kita, semuanya kita jaga di saat ini. Antaranya bermaaf-maafan sesama kita. Kita minta maaf ya, saya minta maaf, saya ada salah dengan kalian, saya ada kesilapan dalam hidup saya. Ini maknanya benda-benda yang demikian tersebut kita akan sentiasa sebut dalam hidup kita, di kalangan kita. Tanda kita dah mula mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita semakin dekat. Inilah yang diajar oleh Rasulullah. Sehingga kan Sayyidina Umar, waktu mana dia naik atas kuda, dia tengok kanak-kanak memanggil dia, "Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin." Sayyidina Umar berhenti. Kuda sebut. Bila berhenti saja, Sayyidina Umar turun daripada kuda tu, jumpa dengan kanak-kanak. Sayyidina Umar sebut, "Wahai anak, ya gulam, budak, doakan Umar biar Umar masuk dalam syurga Allah. Doakan Umar biar Umar masuk dalam syurga Allah." Budak tu jawab, "Mana mungkin kamu Amirul Mukminin, kamu nak suruh kami baca doa? Sedangkan kamu kan orang yang hebat." Budak-budak ni ketawa pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jawab apa dia? Tak. Aku banyak dosa, sedangkan kamu tidak ada dosa, wahai budak. Wahai gulam, wahai budak, kamu ni dalam keadaan bersih, doa kamu jauh lebih diterima di sisi Allah dibandingkan dengan doa Umar yang tidak didengari di sisi Allah. Ini cara Sayyidina Umar didik sahabat-sahabat, membentuk begitu. Kita pun sama. Semakin kita berusia, semakin kita nampak yang kita ni, Allahu Akbar, banyaknya dosa. Sentiasa nampak yang kita ni melakukan kesilapan sepanjang masa. Ada je benda yang tak betul. Lalu kita cepat-cepat kembali pada Allah. Moga-moga bila kita boleh lepaskan demikian, kita menghadap depan Allah dalam keadaan sesempurna mungkin. Dan hari pertama kita masuk dalam kubur, di saat tersebut kita nampak senyuman yang indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini terdapat demikian, insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik di kalangan kita pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan perasaan ini dalam jiwa kita, dan bersungguh-sungguhlah kita dalam kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan nama kita ini semua di kalangan yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah, kalau ada di kalangan kita yang terlepas masuk dalam neraka seorang, semua pakat-pakat tarik untuk masukkan ke dalam syurga Allah di kalangan kita. Ni usaha yang kita boleh buat dalam hidup kita. Jangan sampai peringkat kita ni dalam keadaan yang menyesal bila kita menghadap di hadapan Allah nanti. Terima kasih sekali lagi di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Saya tak sempat nak cerita tentang mengenai saat kewafatan Rasulullah, tapi saya terus kepada bagaimana mencintai Rasulullah yang dibentuk tadi, supaya walaupun Rasulullah dah wafat, tapi kita ni masih lagi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi demikian. Panjang umur kita sambung tahun depan pula lah tajuk ni. Mudah-mudahan demikian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, ada kat luar tu ada safran. Ini produk sekolah saya. Produk sekolah saya, dan kalau tuan-tuan nak buat amalan minum air safran, lebih baiklah musim-musim sekarang ni, tuan-tuan ambil je safran ni, letak dalam air, kemudian lepas tu tuan-tuan biarkan sekejap, dia berubah jadi kuning, tuan-tuan minum. Ambil 2-3 helai je, buat amalan lah. Mudah-mudahan kita ni selamat daripada yang disebut dengan COVID dan seumpamanya ni lah.
Dan safran ni di antara herba-herba yang termahal dalam dunia. Ana dapat safran ni daripada Khorasan, daripada bumi Khorasan Iran, dan grade dia ni grade AAA, grade AAA. Dan memang dapat murah sangat. Tuan-tuan, yang menyebabkan anda suruh berkongsi lah dengan jemaah-jemaah. Grade AAA ni biasanya dalam harga 200 lebih. Tapi yang ni tak sampai RM50 pun. RM50 ke berapa. Sekadar tu lah yang kita dapat ni. Jadi banyak sangatlah kelebihan tuan-tuan masukkan dalam makanan dan sebagainya. Kemudian saya ada beberapa buah kitab yang terbaru yang keluar. Himpunan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ni kitab Ru'yah Syariah. Kitab tuan-tuan balik nanti suruh anak-anak isteri kita ni duduk lunjurkan kaki, kita baca sendiri ayat-ayat Quran ni. Tak tangan atas kepala mereka, baca ayat-ayat ni. Kalau mereka menggeletar, pening kepala, demam dan rasa macam menggigil, itu tanda ada gangguan sedang berlaku dalam keluarga kalian. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita lah. Teruskan baca, insya-Allah. Lepas pada itu dia akan pulih lah daripada gangguan sihir, saka dan sebagainya yang melanda di kalangan kita. Orang kita ni kena gangguan-gangguan macam ni lah. Saya karang beberapa buah kitab ni, banyak kitab, termasuk ada satu produk ni susu kambing yang digabungkan dengan madu daripada selatan Thailand, sekolah tahfiz saya. Kemudian pelajar-pelajar baca ayat-ayat ru'yah, tuan-tuan buat amalan lah untuk keluarga masing-masing. Minum air susu kambing, dia panggil demikian, susu kambing yang digabungkan. Kalau tuan-tuan tak sempat yang lain tu, tolong ambil pamphlet ni je lah. Pamphlet ni saya memerlukan lagi dana untuk pembangunan terhadap sekolah saya di Shah Alam ini. Kalau tuan-tuan ada masa dan peluang, pergi mana-mana bank, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istiqarah dulu sama itu. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma, niat untuk arwah ayah, arwah mak dan sebagainya lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya bangunkan ma'had tahfiz di belakang saya ni, ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, untuk ditanggung mereka menghafal Quran. Alhamdulillah, setakat ni dah 12 tahun lah sekolah tahfiz yang saya bangunkan ini. Wallahu a'lam.